alam adalah salah satu bukti kekuasaan Allah SWT yang dapat dikesan dengan panca indera manusia. Hal ini dapat disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 31. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Yang bermaksud, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kuat supaya tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu sarang-sarang yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Keadaan gunung juga ada dijelaskan secara saintifik, dan penjelasan tersebut seiring dengan kejadian gunung yang terdakwah Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran. Dalam ayat lain disebutkan bahawa gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi. Terdapat dalam surah An-Naba, tepatnya pada ayat ke-6 dan ke-7 yang menjelaskan tentang ini. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Menurut tafsir Tahlili, ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk mengukuhkan bumi supaya tidak bergoyang disebabkan oleh guncangan-guncangan yang ada di bawahnya. Ilmu geografi juga telah membuktikan bahawa gunung ganak memiliki akar yang dapat mencapai kedalaman yang berlipat kali ganda daripada puncaknya. Inilah bukti bahawa gunung berfungsi sebagai pasak bumi. Selain itu, para geologi juga menyarankan agar bukit bukau dan gunung ganang tidak diusik demi menjaga kestabilan ekosistem alam. Istilah gunung sebagai pasak bumi merujuk kepada peranan penting gunung dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem dan fungsi persekitaran bumi. Konsep ini menekankan bahawa gunung bukan sahaja mempunyai geografi yang menonjol, namun ia juga memberikan kesan yang membesar terhadap kestabilan bumi. Menurut pakar kreatif ekonomi dan pengurusan pelancongan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Madya Dr. Siti Suryati Isa, kewujudan gunung sangat penting dan memberikan impak besar kepada manusia dan alam semula jadi. Gunung mewujudkan keseimbangan kehidupan bumi. Tanpa gunung, bencana dahsyat akan berlaku. Ia mengawal seluruh kawasan selain daripada menjadi tempat pelindung pelbagai jenis kehidupan, terutamanya apabila bencana seperti banjir berlaku. Juga kaya dengan pelbagai biodiversiti yang menjadi pelbagai spesies haiwan serta tumbuhan dan sesetengah daripadanya mungkin belum pernah dijumpai oleh mana-mana penerangan. Ketinggian dan kepelbagaian iklim di pegunungan mewujudkan ekosistem yang menyebut kelestarian kehidupan. Selain itu, gunung berfungsi untuk mengekalkan kestabilan tanah dan kawalan banjir. Tumbuhan di pergunungan membantu mengekalkan kestabilan tanah. Akar tumbuhan ini dapat menyatukan tanah, mencegah daripada terhakis dan mengurangkan risiko tanah runtuh. Hutan di pegunungan dapat mengurangkan risiko banjir dengan menyerap air dan mengawal aliran sungai. Gunung juga memainkan peranan penting dalam sistem iklim global. Proses atmosfera di sekitar gunung seperti pembentukan awan boleh mempengaruhi corak cuaca tempatan dan serantau. Jelaslah bahawa penciptaan gunung ganang ini mempunyai pelbagai kepentingan dalam menstabilkan ekosistem. Kota Iram adalah salah satu kota yang didiami oleh kaum Ad, iaitu kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud AS. Iram merupakan sebuah kota yang berada di semenanjung Arab. Kota Iram terletak di daerah Al-Ahqaf yang berada di sebelah utara Hadramaut serta duduk di antara Yaman dan Oman. Dalam Al-Quran telah dinyatakan bahawa kota ini disebut sebagai Irama Dhatil Imad yang bermaksud iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri-negeri lain dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ini merujuk kepada teknologi dan seni bina bangunan orang Ad yang pada masa itu agak canggih dengan membina tiang. Kota Iram adalah kawasan gurun Arab dan struktur di kawasan ini bervariasi dari pasir gurun, batuan keras hingga formasi geologi yang berbeza dan kukuh bagi membolehkan kaum Ad membina bangunan-bangunan yang tinggi. Yaman berada di hujung selatan semenanjung Arab dan bersempadan dengan Arab Saudi dan Oman. Yaman memiliki iklim subtropika kering dengan hujan tahunan yang sangat rendah.
Suhunya boleh melebihi 40 darjah Celsius pada musim panas dan turun hingga 15 darjah Celsius pada malam musim luruh. Menemukan runtuhan-runtuhan kota Iram. Hasil penemuan tersebut dihebahkan ke seluruh negara dengan tujuan untuk melaporkan tentang keberadaan kaum Ad ini. Terdapat media yang memberi judul Fabled Lost Arabian City Found, iaitu kota legenda Arabia yang hilang telah ditemukan. Ada pula yang menulisnya Arabian City of Legend Found, The Atlantis of Sands, Ubar dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahawa jelaslah benar perkara yang diceritakan di dalam Al-Quran mengenai kisah kaum Ad itu sendiri. Perkaitan struktur tanah dengan bencana alam. Mengapa kota Iram mampu membangunkan kota mereka tanpa mengalami kerosakan atau bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir kilat yang sering berlaku di Malaysia? Salah satu sebabnya adalah perbezaan struktur tanah antara kedua buah negara. Tanah di sekitar kota Iram mempunyai struktur yang sesuai untuk menyokong pembangunan kota mereka. Ia dikelilingi dataran padang pasir yang luas berserta dengan gunung ganang yang subur tanahnya. Selain itu, perubahan cuaca dan iklim di dua buah negara ini juga adalah berbeza. Malaysia beriklim lembap dan panas sepanjang tahun dengan penurunan hujan sebanyak 2,500 mm setahun. Manakala kota Iram ataupun lebih dikenali sebagai Ubar memiliki iklim panas dan kering dengan kadar penurunan hujan yang rendah setiap tahun. Perbezaan cuaca dan iklim ini yang menyebabkan penduduk kota Iram mampu membina bangunan yang gah tanpa memikirkan risiko keruntuhan yang akan berlaku di sana. Struktur tanah di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, iaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Malaysia terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa, iaitu pada garisan lintang 1 darjah dan 7 darjah utara dan garisan bujur 100 darjah dan 119 darjah timur. Keluasan Malaysia meliputi 330,534 km persegi. Malaysia mengalami cuaca yang panas dan lembap sepanjang tahun. Purata suhu harian di seluruh Malaysia ialah antara 21 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius. Lazimnya, iklim Malaysia dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan. Hujan tahunannya adalah 80% setahun, iaitu antara 2,000 mm hingga 2,500 mm. Isu tanah runtuh di Malaysia. Kejadian tanah runtuh adalah bencana alam kedua yang paling kerap berlaku di Malaysia selepas banjir. Baru-baru ini banjir di Bukit Tinggi diikuti dengan kejadian tanah runtuh disifatkan sebagai bencana alam terburuk oleh penduduk setempat dalam tempoh 2 tahun. Jalan utama ke Janda Baik melalui Kampung Bukit Tinggi ditutup sementara waktu berikutan dengan jalan rosak akibat tanah runtuh. Namun, masih ramai orang boleh menggunakan jalan alternatif untuk ke Janda Baik. Di Malaysia, tanah runtuh adalah perkara yang sering berlaku, terutamanya di kawasan pegunungan. Ia berbahaya kepada penduduk yang tinggal di persekitaran kawasan kejadian tanah runtuh, terutamanya pada musim hujan lebat. Bencana alam yang biasa berlaku di sepanjang lereng bukit dan lereng curam di Malaysia. Faktor alam yang menyumbang kepada tanah runtuh adalah disebabkan perubahan cuaca dan iklim, geomorfologi dan pemotongan cerun di Malaysia. Tanah runtuh juga menyebabkan perubahan iklim yang kerap berlaku secara berturut-turut seperti hujan lebat menyebabkan tanah menjadi tepu dan tingginya tekanan air di dalam tanah dapat menyebabkan tanah menjadi lemah dan kurang stabil. Kecenderungan lebih tinggi untuk runtuh. Berdasarkan berita tentang isu tanah runtuh yang berlaku di sesetengah tempat di Malaysia, ia menunjukkan negara ini mempunyai iklim tropika dengan taburan hujan yang tinggi. Hujan lebat boleh menyebabkan tanah menjadi tepu dengan air, kemudian boleh menjurus kepada tanah runtuh lebih-lebih lagi pada musim tengkujuh. Risiko bencana alam akan meningkat pada musim tengkujuh, lebih-lebih lagi di kawasan pegunungan.
Kawasannya yang dikelilingi cerun serta berat tanah yang basah akan menjadi risiko bencana tanah runtuh meningkat 2 kali ganda dan menyebabkan kemungkinan berlakunya kerosakan alam yang lebih dahsyat. Seterusnya, topografi berbukit ialah tempat yang mempunyai bentuk muka bumi berbukit atau bergunung ganang. Ia juga menjadi salah satu faktor risiko tanah runtuh meningkat. Topografi berbukit menyebabkan aliran air dari cerun turun dengan cepat dan meningkatkan tekanan pada cerun di mana ia menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Selain itu, aktiviti manusia yang mengubah bentuk alam semula seperti penebangan hutan dan pembangunan tidak terkawal juga menjadi penyumbang utama kepada tanah runtuh. Aktiviti tersebut menyebabkan peningkatan hakisan tanah dan boleh mengurangkan daya tahan cerun, terutamanya di tempat yang curam kerana tanah menyerap lebihan air hujan dan menyebabkan akar pokok mencengkam tanah yang tepu dengan lebihan air. Pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya dan pembangunan di kawasan berbukit atau bercerun sebagai kawasan pelancongan boleh merosakkan keutuhan cerun dan meningkatkan risiko tanah runtuh. Walaupun tanah runtuh dikategorikan sebagai bencana alam, namun penerokaan hutan yang tidak terkawal turut menyumbang kepada bencana tersebut. Sifat tamak manusia yang meneroka hutan tanpa kawalan dengan menebang bukit bukau serta gunung ganang akan membawa padam. Hal ini telah disebut dalam firman Allah SWT yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sudah terang lagi bersuluh, ayat ini memberitahu bahawa manusia adalah khalifah di atas muka bumi. Tidak sepatutnya hal ini berlaku kerana sudah menjadi tanggungjawab manusia untuk menjaga alam sekitar. Namun apa yang sedang berlaku sekarang sebaliknya. Kerajaan menetapkan peraturan negara panduan dalam penerokan hutan di kawasan tanah tinggi. Tujuannya adalah untuk menghalang daripada berlakunya mudarat seperti banjir dan tanah runtuh. Malangnya, peraturan ini tidak dipatuhi oleh manusia sehingga banyak bencana yang berlaku. Kesimpulannya, isu tanah runtuh yang terjadi di Malaysia dipengaruhi oleh faktor semulajadi dan faktor buatan. Oleh itu, tinjauan dan kajian geologi perlu dilakukan oleh pihak berkuasa dengan menggunakan kaedah atau siasatan yang terperinci bagi membendung bencana daripada merosakkan infrastruktur dan mengubah struktur alam semula jadi. Struktur tanah dan iklim yang berbeza menjadi salah satu punca Malaysia seringkali menghadapi isu tanah runtuh, manakala penduduk kota Iran berjaya membangunkan tempat tinggal mereka tanpa menghadapi isu yang sama. Namun kaum Ad dan Samud juga akhirnya telah ditimpa bencana disebabkan keingkaran mereka terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah bencana yang melanda kaum tersebut telah diceritakan dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga 14. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Yang bermaksud, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya yang belum pernah diciptakan sepertinya, tentang besar dan kukuhnya di segala negeri pada zamannya, dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadil Qura, iaitu tempat tinggalnya, dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh.
Disebutkan di sini bahawa kaum Ad merupakan penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang mana pada zaman itu mereka tidak ada satu pun negeri yang mampu membuat bangunan tinggi seperti mereka. Begitu juga dengan kaum Samud, dianugerahkan oleh Allah dengan kemampuan untuk memotong batu-batu besar. Dengan kelebihan itu, mereka dapat menjadikan batu besar sebagai tempat tinggal mereka. Lalu pada ayat yang ke-11 hingga 14, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab persoalan kaum mereka tentang azab Allah dengan cara menimpakan mereka dengan azab yang mereka pinta. Hal ini berlaku disebabkan diri mereka sendiri yang sombong lagi angkuh. Mereka merasakan mempunyai kelebihan dalam mengukir bangunan yang gah, sedangkan semua kelebihan yang mereka ada itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah melampaui batas ketika berada di bumi Allah dengan melawan pencipta mereka dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Kerosakan pada negara dan masyarakat juga berlaku kerana perangai pemimpin kaum mereka. Disebabkan itulah Allah telah menimpakan kepada mereka azab yang dahsyat. Azab itu diibaratkan sebagai cemeti yang merupakan azab siksaan yang paling sakit. Di dalam surah Fussilat ada menyebutkan azab yang Allah telah turunkan kepada kaum Ad dan juga kaum Samud. Bermula dari ayat ini, Allah ingin memberi peringatan kepada Utbah yang telah menghalang Nabi SAW daripada berdakwah. Ayat tersebut mengandungi ancaman bahawa siapa yang berpaling daripada Allah dan mengingkarinya, maka Allah akan mengutuskan azab yang berupa tepikan, sama seperti azab kaum Ad dan Samud. Kaum Ad ditimpa azab ketika mana mereka tidak mahu mengikuti Nabi mereka, iaitu Nabi Hud AS. Mereka telah menolak wahyu yang disampaikan oleh baginda sekaligus mempersoalkan siapa yang lebih berkuasa di muka bumi ini daripada mereka. Sedangkan Allah lah yang memberi kekuatan dan kelebihan yang ada pada diri mereka itu. Lalu Allah terus menghantar azab yang berupa angin yang sangat sejuk. Apabila terkena angin tersebut, badan mereka menjadi beku serta-merta, menyebabkan mereka mati dalam keadaan berdiri dan keras. Badan mereka hancur berkecai bila terjatuh ke tanah. Angin sejuk itu diutuskan oleh Allah selama 7 hari 7 malam, dan hari-hari itu merupakan hari yang malang bagi mereka. Mereka diazab sebegitu tanpa sempat untuk bertaubat. Manakala kaum Samud yang datang selepas kaum Ad, mereka juga diutuskan seorang utusan, iaitu Nabi Saleh AS, untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Walaupun mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tetap dengan keangkuhan mereka. Mereka memberi syarat kepada Nabi Saleh, jika baginda ingin mereka beriman kepada Allah, baginda perlu mengeluarkan seekor unta daripada batu sebagai bukti kenabian. Permintaan mereka diperkenankan oleh Allah juga berserta dengan syarat. Syaratnya ialah mereka perlu membuat giliran minum dengan unta tersebut, 1 hari untuk unta dan 1 hari untuk mereka. Pada awalnya mereka taat, sehinggalah pada suatu hari peminum arak telah melanggar syarat tersebut. Ada segelintir daripada kaum mereka yang marah pada mereka kerana berbuat demikian. Oleh itu mereka membuat keputusan untuk membunuh unta itu ketika Nabi Saleh AS keluar berdakwah di tempat lain. Bahkan mereka juga merancang untuk membunuh Nabi Saleh AS. Namun sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lalu Allah menghantar petir dan menyambar mereka semua sehingga mereka semua mati. Inilah akibat bagi mereka yang merasa angkuh terhadap kekuasaan Allah. Mereka menyangka mereka lah yang paling kuat di atas muka bumi, hanya disebabkan sedikit keistimewaan yang dikurniakan pencipta.